Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji diri bagi tajuk ruang, masa dan sukatan. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 266. Kita akan sama-sama menjawab soalan 23 hingga 26. Soalan 23, jadual menunjukkan isi padu jus anggur di dalam 3 buah jug R, S dan T. Baiklah, ini jadualnya. R, isi padunya 9 liter 680 ml, S 5/1/4 liter dan T 4,5 liter. Jadi ditanya, berapakah jumlah isi padu jus anggur di dalam jug R, S dan T. Jadi kata kuncinya ialah jumlah isi padu merujuk kepada operasi tambah. Jadi kita perlu tambah semua sekali isi padu dalam jug ni. Cuma yang jawapan terakhirnya dikendaki kita jawab dalam liter ataupun lebih tepat perpuluhan liter. Jadi kalau kita tengok jadual kat sini, R, S dan T, cuma T sahaja yang dalam perpuluhan. Jadi R dengan S ini kita perlu tukarkan kepada liter dan juga perpuluhan. Okey, kita lihat dulu yang lebih mudah dulu. Yang pertama kita akan tukarkan 5/1/4 liter ni kita nak jadi nombor perpuluhan. Maksudnya pecahan nak tukar kepada perpuluhan. Itu sahaja sebab unit dah sama. Jadi kita tulis dulu 5/1/4. Macam mana nak menukarkan kepada perpuluhan? Langkah pertama kita kena jadikan dia pecahan. Pecahan tak wajar. Kita darabkan 5 dengan 4 ni dapat 20. 20 ni tambah 1 dia ialah jadi 21. Okey. Jadi kita tulis ni 21/4. Okey, sekarang ini masih lagi pecahan. Jadi macam mana nak tukarkan kepada perpuluhan? Kita cuma bahagi saja. 21/4 itu sebenarnya dia merujuk kepada operasi bahagi, iaitu 21 kita bahagikan dengan 4. Jadi sifar 4, kalau 21 yang hampir ialah 25 kan. So tulis sini 20, 5 kali 4 20. Kita tolak dapat 1, 1 ini baki. Jadi kita tambah titik perpuluhan dan tambah sifar. Bila tambah kita jadi 10. Jadi berapa kali 4 10? Tak ada. Yang ada ialah 8, iaitu 2. 2 kali 4 8. Jadi kita tolakkan 10 tolak 8, kita dapat 2. Okey, masih lagi ada baki. Jadi bila ada baki kita tambah lagi sifar dan kita turunkan. Okey, jadi nombor sekarang 20. Jadi sifar 4 yang 20 ialah 5 kali 4. Okey, kita tulis sini 5 kali 4 20. Okey, maka kita dapatlah nombor ni, sukatan ni dalam perpuluhan, iaitu 5. Kita boleh tulis kat tepi 5,25 liter. Okey, kita dah dapat dah. Okey, ini yang sebenarnya Okey, kenapa tujuannya cikgu tukar pada liter? Supaya kita nak tambah senang Okey, kita lihat pula seterusnya. R ni ada masalah sebab dia ada 2 unit, 1 liter dan 1 680 ml. Okay, jadi kita tulis dulu 9 liter. Kemudian kita tulis 680 ml. Okay, masalah di sini macam cikgu cakap tadi, kita nak tukar pada liter. Kalau di 9 liter ni memang tak ada masalah, cuma dia ni lah nombor bulat. Jadi kita kena tukar kepada perpuluhan saja. Jadi nombor perpuluhan dia, kalau nombor bulat dia jadi tambah titik perpuluhan dekat belakang. Okey. Okay, jadi dia 9 perpuluhan sifar liter. Yang jadi masalah sikit ialah unit kat sini ml. Jadi macam manakah ml nak tukarkan kepada liter? Jadi kita berpegang kepada konsep yang sebelum ni kita belajar, iaitu 1
liter. Okay, cikgu tukar ni sekejap. Okay, kita tulis 1 liter bersamaan 1000 ml. Okay, itu kalau 1 liter. Tapi cuma masalah di sini ialah yang kita nak tukar tu ialah ml. Jadi macam mana ml nak tukar kepada liter? Okay, jadi daripada ayat ni kita faham liter nak ke ml, kita akan darab. Darab berapa? Darab 1000. Itu kalau unit besar ke kecil. Tapi kita nak ml ni nak liter, jadi kita akan songsangkan dia. Ini bermakna 680 kita kena bahagi 1000. Okey, itu saja. Jadi kita ambil kat sini 680. Kita akan bahagikan dengan 1000. Cikgu ulang lagi sekali. Sebelum ni kita pernah belajar, kalau nak bahagi 10 atau 100 atau 1000, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Cuma nombor di sini ialah nombor bulat, jadi kita kena tukarlah kepada nombor perpuluhan. Jadi kita cara nak tukar nombor bulat, semua nombor bulat ni ialah nombor perpuluhan. Cara nak tukar kepada nombor perpuluhan, kita tambah titik dekat belakang. Tambah titik dan tambah sifar. Itu saja. Jadi kita boleh bahagi dengan 1000. Cara dia macam mana? Cara dia kita gerakkan titik perpuluhan. Berapa kali? 3 kali. Kenapa? Sebab ada 3 sifar. Jadi kita gerak 1, 2 dan 3. Maka kita dapatlah nombor dia ialah sifar perpuluhan 68. Kita boleh salin sifar-sifar. Ini ialah liter. Tapi kalau nak tulis sifar ini tak ada nilai, jadi kita dapatlah nombor dia dalam liter, iaitu sifar perpuluhan 68 liter. Ini tujuan dia. Jadi ini dia sifar perpuluhan 68 liter. Tadi kita dah ada 9 liter, jadi kita gabungkan. Kita gabungkan, kita jadi berapa Sekejap cikgu kena padam sikit ni cikgu nak padam ni sikit. Sebab nanti kita nak tambah lagi jadi kita buat operasi tambah kat sini, iaitu 9 perpuluhan sifar tambah sifar perpuluhan 68. Jadi kita dapat ini tak ada, kita tak sifar. Jadi 8, 6, 9. Okey, jadi 9 liter 680 ml ni kalau dia nombor perpuluhan, dia ialah 9.68 liter. Okey, nampak? Kita dah samakan unit dia, kita dah jadi semua liter, maka mudahlah untuk kita buat operasi tambah. Kita nak jumlah, jadi kita tambah. Jadi kita buat 9.68 liter, kemudian 5.25 liter dan 4.5 liter. So kita tambahkan. Okay, jadi ini tak ada nombor ni, kita tak sifar. 8 tambah 5, 13. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 5, 14. Okay. Jadi tulis 4, 1 dekat atas. Kemudian 9 tambah 1, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 4, 19. Jadi kita dapatlah 19.43, ini liter. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 23, iaitu 19.43. Jadi 19.43. Maka jawapannya yang terakhir ialah A. Okey, kita dapat jawapan dia A. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 24. Gambar menunjukkan sebatang jalan lurus. Okey, ini jalan. Kemudian ada tiang, tiang lampu. Kita lihat lagi. 5 tiang lampu dipasang dalam satu baris dengan jarak yang sama di antara satu sama lain. Jadi kata kunci di sini ialah jarak yang sama antara satu sama lain. Maksudnya kalau sini 1, 1, 1, 1. Kalau di 20 meter, 20 meter, 20 meter, 20 meter. Jadi jarak tiang lampu pertama ke tiang lampu kelima, okey, dia bagi tahu kat sini ialah 3 per 5 kilometer.
Okay, jadi kita boleh lihat kepada kita punya ni, kita boleh lukis ni. Macam tu. Okey, berapa jarak dia? Jarak dia ialah inilah 3/5. So cikgu tulis 3/5 km. Hitung jarak dalam meter di antara tiang lampu pertama dengan tiang lampu kedua. Jadi kata kunci di sini kita nak kira dalam meter lampu pertama ke kedua. Jadi kita nak kira yang sini saja, yang kecil ni saja. Cikgu ni lagi. Yang ini saja. Dia tanya yang pendek ni saja. Okay, ini bermakna kita akan operasi apa dia? Operasi bahagi. Okay, maksud dia jumlah keseluruhan kita akan bahagi berapa bahagian kat sini? Tengok sini. 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan bahagikan 3/5 kilometer kepada 4 bahagian. Sebab kita nak satu saja bahagian. Jadi kita tulis dulu ayat matematik dia, iaitu 3/5 bahagi, okay, kita tulis km, bahagi 4. Okay, dan jawapannya nak dalam meter kan. Okay, jadi kita tak boleh bagi terus kerana kita perlu tukarkan dahulu 3, ni bukan 5/5, 3/5 sekejap. Besar sangat. Okay, 3/5 kepada km, kepada meter. Okay, kita tukarkan kepada meter, nanti baru kita buat operasi bahaginya. Okay, jadi cara dia ialah konsepnya apa dia? km ke m. Okay, jadi kita tulis ni km, 1 km lah. 1 km bersamaan 1,000 meter. Itu konsep asas. Jadi setiap km nak ke m kena darab 1,000 kan. Jadi kita tulis kat sini km ke m kena darab 1,000. Ini bermakna 3/5 kita kena darab 1,000 untuk kita dapatkan dalam meter. Okay, jadi kita buat sini 3, kat sini ya. Kita sini. Okay. Allah. Okay, 3/5 kita akan darab 1,000. Okay, seperti biasa sebelum ni nak darab kita kena jadikan dia pecahan tak wajar. So kita akan darab dan tambah. 5 kali 3, 15. 15 kita tambah dengan 5, kita dapat 18. Jadi 18 per 5 darab 1,000. Okay, kita permudahkan dahulu. 5 dengan 10, sifar 5, 5 kali 1. 10 ni ialah 5 kali 2. Kemudian salin sifar dan potong. Okay, sekarang kita darabkan 18 dengan 200. Cuma kita darab 18 dengan 2 sahaja. Okay. Jadi 18 darab 2, kita dapat 16. Kemudian 2 darab 1, 2 tambah 1, 3. Okay, kemudian kita tambah 2 sifar dekat belakang. Okay, ini bermakna 3/5 ni dalam meter ialah 3,600. 3,600 meter. Jadi kita akan bahagilah. Kita akan bahagikan 3,600 ini kepada 4. Okey, so kita tulis sini 3,600 meter bahagi 4. Okey, itu ayat matematik dia. Nanti kita akan dapat jawapan dia. Jadi kita boleh buat bentuk lazim 3,600 bahagi 4. Okey, jadi sifar 4. Berapa kali 4? 36. Jadi sifar 4 ini 9 kali 4, 36. Okay, kita tolak dan selesai.
Jadi sifar ni kita tak payah teruskan, kita salin semula dan kita potong. Jadi kita dapatlah jawapannya iaitu 900, ini ialah 900 meter. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 24 yang mana jarak dalam meter antara tiang lampu pertama dengan kedua ialah 900 meter. Okay, ini dia Okay, jadi nilai dia semua sama panjang. Bila 900, 900, 900, bila ditambahkan 4 kali dia akan dapat 3,600. 3,600 itu bersamaan 3/5 kilometer. Jadi itulah dia jawapannya, maka jawapannya ialah C, iaitu 900 meter. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 25. Gambar rajah menunjukkan gabungan cuboid M dan kubus N. Jadi ada cuboid M ni, manakala N ini kita panggil kubus. Jadi dinyatakan sisi panjang sisi untuk kubus ni M ni N ni ialah 4 cm. Okey, jadi kita sambung lagi. Isi padu bentuk gabungan di atas ialah 224 cm padu. Okey, sudah diberi jawapan. Cuma ditanya sini hitung panjang dalam cm RS. Maksudnya jarak RS ni daripada hujung ke hujung sini. Okey. Jadi macam mana nak selesaikan ni? Ini ialah soalan berkaitan isi padu. Jadi kita akan masukkan dahulu formula untuk mengira isi padu. Jadi kita tulis ni isi padu bersamaan. Okey, kita akan masukkan panjang darab lebar darab tinggi. Okey. So tulis ni panjang kemudian darab lebar kemudian darab tinggi. Jadi, manakah yang dikatakan panjang? Okey, RS itu yang dikatakan panjang, iaitu sisi di bawah. Jadi, sebab itulah soalan ini ditanya RS itu apa? Iaitu panjang tidak dinyatakan. Tapi jawapan sudah diberi iaitu 224. Jadi, kita boleh tulis ini 224 cm padu ya. Sekejap, cikgu alih sikit. Okey. 224 bersamaan, cikgu letakkan rumus saja. Panjang kita tak tahu, darab lebar yang dekat tepi ni, okey, dan lebarnya ialah berapa? Ini ialah 4 cm. Kenapa cikgu cakap 4 cm? Kerana ini ialah sebuah kubus. Kubus ciri-cirinya ialah setiap sisinya sama panjang. Jadi yang di belakang tu 4, itu dinamakan tinggi. Jadi panjang juga sama dengan tinggi, iaitu 4. Jadi kita tulis ni 4 cm. Dan lebar pula ialah 4 cm. Okay, sekarang kita tak tahu. P saja. Okay, jadi kita boleh selesaikan dahulu yang kita tahu ni, darab dengan darab ni. Okay, apa maksud dia kat sini? Okay, kita akan jawab. 4 darab 4. Okay. Jadi P ni kita tak tahu. Ibarat P ni anu lah. Okay. Jadi jawapannya ialah 4 darab 4, 16. 16 cm persegi. Okay. Kita pernah jawab ataupun belajar sebelum ni. Contohnya 3 darab, kita ambil. Bolehlah 3 darab 4 sama dengan 12. Okay. Cuma dalam bentuk soalan ni dia buat macam ni. 12 sama dengan 3 darab 4. Dia terbalikkan kedudukan. Okey. Jadi andai kata kita tak tahulah nombor yang dekat dalam ni, 3 ni kita tak tahu, iaitu berapa kali 4 dapat 3. Cara dia ialah kita bahagikan. Okey. Kita bahagikan 12 dengan 4. Bila 12 bagi 4, kita dapat 3. Jadi inilah dia nilai yang kita tak tahu tu. Maka samalah juga dalam kenyataan ini, iaitu untuk mendapatkan P, so cikgu tulis ni, untuk mendapatkan P, 224 ni bersamaan P darab 16. Jadi untuk mendapat P, 224 kita akan bahagikan dengan 16. Okay, jadi kita akan dapat nilai panjang. Okay, itu maksud cikgu. Okay, jadi ini kita boleh kecil tak? Oh boleh.
Kita kecilkan dan letak kat ujung sebab kita gunakan ruang yang besar. Jadi kita akan buat operasi iaitu bahagi iaitu 2, 2, 4. 2, 2, 4. Kita akan bahagi 16. Okay, kita perlukan sifir 16. Kita tulis ni. Berapa kali 16? Dapat 22. So 16, kalau kita tambah 16, kita dapat ni 12, 32 kan. Jadi kita ambil 1 lah. Tulis 1, tulis 16. Kita tolak dapat 2 tolak 6 tak boleh. Pinjam jadi 12. 12 tolak 6, 6. Kemudian ni sifar 1 tolak 1. Okay, kita turun ke 4. Jadi 64. Berapa kali 16? 64. So kita tambah sini. Tambah 16 lagi. Kita dapat 8, 48. Dapat tambah 16 lagi. Kita dapat 4, 1, 14 dan 6. Oh dah di sini iaitu 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali 16 kita dapat 64. Jadi inilah dia nilai panjang yang kita darab ni, iaitu 224 ini ialah 14 kali 16. Jadi kita nak cari P, jadi P ini ialah 14 cm. Okey, maka jawapan untuk soalan 25 ni ialah 14 cm iaitu C. Okey, maksudnya kalaulah kita tak tahu jawapan dia 224, kita akan buat nak kira isi padu 14 kali 4 dan kali 4 dapat jawapannya 224 cm padu. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan 25. Dan seterusnya soalan 26. Rohaida berumur 5.2 dekad. Okey, itu ialah ayat penyata. Kemudian umur Zira ialah 13 tahun lebih tua dari Rohaida. Jadi umur Zira ni lebih tua maksudnya lebih banyak lah. Okey, jadi soalan tanya berapakah umur Zira. Okey. Yang diberi ialah umur Rohaida 5.2 dekad. Jadi kita tak tahu berapa tahun. Sebab jawapan ni nak dalam tahun. Jadi kita perlu tahu perkaitan antara dekad dan tahun. Jadi kita akan tulis 1 dekad bersamaan 10 tahun. Okay? Kalau 1 dekad 10 tahun. Kalau 2 dekad, kita darab 2 dah jadi 20 tahun. Kalau 3, 30 tahun. Apa maksud di situ? Maksud di situ ialah dekad nak ke tahun, kita perlu darab 10. Jadi 5.2 dekad ini berapa tahun pula? Jadi 5.2 kita akan darab 10. Kalau nombor perpuluhan darab 10, cikgu dah ajar sebelum ni, kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan berdasarkan bilangan sifar. Jadi 10 ni 1, kita gerak saja 1. Jadi kita dapat 52 perpuluhan sifar. Ini bermakna umur Rohaida ialah 52 tahun. Okey, ini umur Rohaida. Tapi kita nak umur Zira, jadi kita akan tulis umur Zira bersamaan, kita nak umur Zira, kita tambahkan 13 tahun dengan umur Rohaida sebab dia lebih tua. Jadi kita akan ambil umur Rohaida 52, kita tambah 13. Jadi kita dapat nilainya ialah 3 tambah 2, 5. 5 tambah 1, 6. Jadi inilah dia umur Zira iaitu 65 tahun. Sebab dia lebih tua kan. Jadi jawapan dia sudah pastilah C, 65 tahun. Maka dengan itu tamatlah sudah soalan uji diri kita pada hari ini untuk tajuk sukatan, ruang dan juga masa. Bagi muka surat 266, tapi nombor 26 ni sebenarnya daripada muka surat 267. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tak baik daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.